Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan teruskan belajar Bahasa Melayu tahun 3, tema 6, Kelestarian Alam, unit 17, sumbangan kita, tajuk Sisa Elektronik dan Lindungi Lautan Kita. Kita akan belajar aspek tata bahasa, standard kandungan 5.3, memahami dan membina ayat mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.3.2, memahami dan menggunakan ayat mengikut konteks, iaitu ayat tunggal, ayat majmuk. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid dapat membina ayat tunggal berpandukan gambar dengan betul dan membina ayat majmuk dengan melengkapkan cerita dengan tepat. Kriteria kejayaan, murid berjaya membina 2 ayat tunggal berpandukan gambar dengan betul dan membina 5 ayat majmuk untuk melengkapkan cerita dengan tepat. Baiklah, mari kita belajar bersama-sama. Baik, kita akan belajar tajuk yang pertama iaitu sisa elektronik ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Baik, lihat contoh di bawah. Dalam ayat tunggal ini, mesti ada subjek yang terletak di hadapan dan predikat terletak di bahagian belakang. Lihat contoh ayat, mereka. Mereka merupakan subjek, mengumpulkan peralatan elektrik merupakan predikat dalam ayat tunggal ini. Contoh yang kedua, Cikgu Hadif. Ini merupakan subjek, guru mata pelajaran Bahasa Melayu merupakan predikat. Baik, ini contoh ayat tunggal. Sekarang mari kita membaca maklumat yang mengandungi ayat tunggal. Maklumat ini bertajuk Sisa Elektronik. Nabila menghadiri program Lestarikan Alam. Dia telah mendengar penerangan tentang sisa elektronik. Kini, Nabila sudah faham akan cara pelupusan sisa elektronik. Baiklah, ini Nabila dan keluarganya, dia menghadiri program Lestarikan Alam untuk mengetahui tentang sisa elektronik. Di dalam ayat ini terdapatnya satu ayat tunggal iaitu Nabila menghadiri program Lestarikan Alam. Nabila merupakan subjek, menghadiri program Lestarikan Alam merupakan predikat. Baik, kita teruskan. Seterusnya, kita akan membina ayat tunggal berpandukan gambar. Lihat, ada 2 gambar di sini dan juga terdapat satu perkataan, mengedarkan, membawa. Jadi, mari kita membina ayat berpandukan gambar ini. Nabila mengedarkan risalah kepada rakan-rakannya. Baik, ini Nabila, dia sedang mengedarkan risalah kepada rakan-rakannya. Ayat tunggal ini, Nabila merupakan subjek, mengedarkan risalah kepada rakan-rakannya merupakan predikat. Baik, lihat contoh yang kedua. Fatin membawa sisa elektronik ke tempat pengumpulan. Fatin merupakan subjek, membawa sisa elektronik ke tempat pengumpulan merupakan predikat. Baik, di sini terdapat 2 ayat tunggal yang telah pun dibina. Jadi sekarang kita pergi ke tajuk yang kedua iaitu lindungi lautan kita untuk kita belajar tentang ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Baik, lihat contoh di sini. Nabila dan Nadira bersiar-siar di tepi pantai. Ini merupakan contoh ayat majmuk. Kita lihat di atas tadi, ayat majmuk ialah terdiri daripada ayat tunggal. Jadi, untuk membentuk ayat majmuk, mesti ada ayat tunggal. Di sini terdapat 2 ayat tunggal dan kita gabungkannya menggunakan kata hubung dan. Nabila bersiar-siar di tepi pantai, Nadira bersiar-siar di tepi pantai. Kita gabungkan menggunakan kata hubung dan. Jadi terbentuklah ayat majmuk ini. Nabila dan Nadira bersiar-siar di tepi pantai. Baik, jelas ya di sini? Jadi sekarang mari kita membaca dan membina ayat majmuk untuk melengkapkan cerita. Tajuknya,
lindungi lautan kita. Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke tepi pantai untuk menangkap ketam. Mereka sangat gembira dan teruja. Baiklah, kita lihat di sini terdapatnya ayat majmuk. Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke tepi pantai untuk menangkap ketam. Menggunakan kata hubung dan untuk membentuk ayat majmuk ini. Mereka sangat gembira dan teruja. Ini juga ayat majmuk menggunakan kata hubung dan. Jadi kita lihat di dalam gambar ini, Nabila dan juga Nasri bersama datuknya pergi ke pantai untuk menangkap ketam. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Baik, kedua-dua ayat ini juga merupakan ayat majmuk. Kita lihat yang pertama, mereka berjalan sambil berbual-bual. Ini merupakan ayat majmuk dengan kata hubung sambil. Yang kedua, mereka membawa alatan untuk menangkap ketam, kata hubungnya untuk. Di sini kita dapat lihat, Nabila berjalan-jalan di tepi pantai lalu ternampak tumpukan minyak. Ini juga ayat majmuk dengan kata hubung lalu. Ya. Selepas itu di bahagian bawah ini adanya dua ayat tunggal dan kita perlu membina ayat majmuk menggunakan kata hubung dan. Baik, ini ayatnya. Banyak ikan dan burung mati di situ. Banyak ikan dan burung mati di situ. Menggunakan kata hubung dan. Jadi, daripada ayat tunggal ini telah menjadi ayat majmuk. Kita teruskan. Membaca dan membina ayat majmuk untuk melengkapkan cerita, kita sambung lagi. Di sini terdapatnya gambar dan juga ayat tunggal. Kita perlu menjadikannya ayat majmuk. Lihat yang pertama. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Nabila mengambil gambar. Kata hubung di sini lalu. Jadi mari kita membina ayat majmuk. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mengambil gambar. Ya, daripada ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Yang kedua, Nabila mencatat masa, Nabila mencatat lokasi. Di sini ada kata hubung dan. Ayatnya, Nabila mencatat masa dan lokasi. Jadi, telah siap ayat majmuk ini. Seterusnya, kita sambung lagi. Di dalam gambar ini, tulis surat kepada JAS, telefon JAS. Baik, kita baca di bawah. Nabila berfikir, Nabila memegang telefon bimbit. Adanya kata hubung sambil. Jadi, ayat majmuknya ialah Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Kita lihat di dalam gambar, Nabila sedang berfikir sama ada untuk menulis surat ataupun menelefon JAS, Jabatan Alam Sekitar. Baik, lihat yang di bawah. Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar, JAS. Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar, JAS. Kata hubung di sini ialah lalu. Jadi, mari kita bina ayat majmuk. Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar. Jadi, dapat di sini ayat majmuk menggunakan kata hubung atau. Baik, selamat membuat tugasan. Terima kasih kerana menonton video pembelajaran pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.